Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Azhani dari SMK St. Bernadette's Convent akan menyampaikan bab 5 iaitu rangkaian dalam teori graf. Okey, mari kita lihat apa yang kita akan belajar hari ini. Okey, so standard pembelajarannya adalah mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Bagaimanakah anda mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian? Rangkaian merupakan satu bentuk graf yang unik dan boleh digunakan untuk mewakilkan maklumat yang bertindih atau bersilang. Rangkaian digunakan secara meluas dan merangkumi hampir setiap bidang dalam kehidupan seharian. Rangkaian yang dilukis atau dipaparkan dalam bentuk grafik membolehkan perkaitan suatu maklumat atau struktur data mudah difahami. Rangkaian boleh dilukis sebagai graf terarah dan berpemberat atau graf terarah dan tak berpemberat. Dan yang keduanya graf tak terarah dan berpemberat atau graf tak terarah dan tak berpemberat. Okey, mari kita lihat kepada latihan pengukuhan. Di soalan 1, jadual 1 dan jadual 2 di atas menunjukkan nama dan jarak 6 tempat di negeri Perak. Rajah 1 menunjukkan graf tak berarah yang tidak lengkap mengaitkan 6 tempat tersebut. Okey, soalan 1A. Lengkapkan rajah 1 dengan melukis satu graf tak terarah dan berpemberat. Okey, mari kita tengok macam mana kita nak menghasilkan graf rajah 1 dengan melengkapkan graf inilah. Okey, jadi kita tengok kepada soalan 1A di mana dia dah diberikan jadual 1 iaitu bucu dan juga dia punya tepi iaitu disertakan dengan pemberat dia lah. Okey, jadi kita tengok KS ada. Okey, M matang daripada KS ke matang tak ada ya. KS ke matang tak ada, jadi kita tandakan lah. Okey, KS ke matang. So, KS ke matang kita sambungkan. Kita punya titik ni. Kemudian K ke M kita sambungkan juga. K ke M. Kemudian kita sambungkan, kita tengok pula K ke T dah ada. Okey. ST dah ada. SM pun dah ada. Kemudian S ke KS pun dah ada. Kemudian CJ ke S pun dah ada. CJ ke KS tengok tak ada kan. Jadi kita sambungkanlah. Okey, kemudian kita tengok CJ ke KS dah. CJ ke S pun dah. Kemudian CJ ke T CJ ke T. Okey, kita sambungkanlah. Okey, jadi ini adalah rajah graf tak terarah. Kemudian dinyatakan kita mesti letakkan pemberat. Okey, berpemberat maknanya kita kena letakkan di sini nilai dia lah. Okey, jadi kita tengok daripada S ke M. Okey, nilainya adalah 8 ya. Kita kena letakkan 8 di sini. Kemudian K ke M 8.4. Okey, kemudian K ke T 5.2. Kemudian S ke T 5.9. Okey, kemudian S ke M 3.5. Kemudian S ke KS 11. Kemudian CJ ke S tu 4.9. Kemudian CJ ke KS 15 dan CJ ke T 10. Okey, jadi soalan 1A, okay, kita dah letakkan rajah ini dengan graf tak terarah dan berpemberat. Okey, jadi kita dah settle lah untuk soalan A ya. Okey, jadi kita tengok pula kepada soalan kedua. Okey, jadi kita tengok soalan B. Lukis satu pokok berpemberat minimum dengan keadaan setiap tempat hanya dilalui sekali sahaja. Jadi syarat dia adalah kita kena pilih pemberat minimum lah. Okey, jadi macam mana? Okey, jadi kita tengok soalan dia pemberat minimum Okey, jadi kalau pemberat minimum maknanya kita kena tengok nilai di rajah kita yang bermula tadi. Okey, soalan kita dah jawab pada soalan A tadi dan kita kena tengok yang mana yang mempunyai nilai yang paling minimum untuk semua jarak lah. Okey, jadi kita potong yang mana yang tinggi nilainya. Okey, jadi kita 15, 11, 10. Kemudian kita ada lagi adalah 8.4. Okey, jadi ini semua adalah jarak yang tinggi lah, nilainya yang tinggi. Jadi kita kena cuba kita sambungkan, kita buat semula di mana kita kena tengok maksudnya KS. Okey, kemudian pergi ke M. Kemudian M pergi ke S. Kemudian
pergi ke CJ, S pergi ke CJ. Kemudian daripada S dekat tadi dia pergi ke T. Okey. Kemudian daripada T tadi pergi ke K. Okey, jadi kita tengok. Adakah betul kita punya mengikut syarat, adakah betul pokok kita ni mengikut syarat yang telah ditetapkan ya. Okey, jadi kita tengok dia kata lukis satu pokok berpemerat minimum dengan keadaan setiap tempat hanya dilalui sekali sahaja. Kan? Sekali sahaja. Maknanya tak boleh satu tempat tu kemudian dia ada dua laluan lah. Okey, jadi kita tengok kalau untuk KS ke M ni betul dah. Okey, tetapi kita tengok dari M nak ke S ni satu laluan, tapi daripada S ni nak ke dia ada dua tempat dia nak lalu kan. Nah, daripada S ni dia kena akan pergi ke typing, kemudian daripada S ni pergi ke CJ, ada dua kali laluan lah. Okey, maksudnya dia akan daripada CJ ni nak pergi ke typing, dia kena lalu S dan baru sampai ke typing. Okey, jadi tak bolehlah dia mesti sekali sahaja. Satu tempat tu mesti dilalui sekali sahaja. Jadi yang ni tak boleh digunakan walaupun kita dah membuang jarak yang besar tu kan, nilai yang besar tu. Jadi kita tengok balik. Okey, kita padam di sini, tapi untuk KS dengan M tak ada masalah. Okey, so kita tengok balik daripada KS ke M, okey 8. Kemudian 8 M ke S 3.5. Kemudian kita tengok pula dia pergi ke CJ, boleh. Okey, jadi kita sebenarnya kita boleh potong di sinilah. Ini kita tak payah potong. Okey, kita boleh potong jalan inilah. Jadi kita boleh potong jalan ini. Okey, kita boleh potong jalan ini. Okey, tak payah daripada S ke T kita tak perlu pun. Okey, maknanya daripada K, S ke M, M ke S, S ke CJ, CJ terus pergi ke T dan T pergi ke K ya. Okey, jadi kita sambung semula. Kemudian dia akan pergi sini S. Kemudian dia akan pergi ke CJ. Okey. Dan kemudian dia akan terus pergi ke T. Dan akhir sekali T ke K ya. Okey. Jadi kita tengok betul tak kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 bucu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucu ya. Okey, jadi dia nak kita kena letakkan nilai pemberat tadi ya. Okey, KS tadi 8. Okey. Kemudian M ke S. Okey, M ke S tengok kat sini 3.5. Okey, samalah kita buka jadual pun boleh. Okey, kemudian S ke CJ 4.9. Okey, CJ ke T 10 dan T ke K 5.2. Okey, jadi kita dah dapatlah jawapannya untuk soalan B. Okey, di mana kita dah menjawab di mana semua tempat ni hanya dilalui sekali saja dan kita juga meletakkan pemberat yang minimum. Okey, kemudian soalan C, berapakah jarak minimum pokok yang anda lukis? Jadi soalan C di mana kita hanya perlu tambahkan ke semua nilai ni. Okey, sama dengan soalan C sama dengan 8 tambah 3.5 tambah 4.9 tambah 10 tambah 5.2. So bersamaan 31.6 km ya. 31.6 km. Okey, so dapat dah jawapan untuk soalan C. Di mana kita hanya perlu tambah soalan daripada pokok yang kita dah jawab daripada soalan B ya. Okey, untuk dapatkan jarak minimum. Okey, jadi selesai untuk soalan 1. Jadi tengok pula kepada soalan yang seterusnya. Okey, ini jawapannya tadi. Ya, kita dah jawabkan tadi. Okey. Kemudian kita tengok pula kepada soalan nombor 2. Okey. Okey, so di jadual di bawah menunjukkan 4 jenis makanan kegemaran beberapa orang murid. Okey, ini adalah jadual dia, makanan. Okey, dan nama murid. Okey, soalan, kita tengok kepada soalan. Okey. Okey, satu graf berbilang tepi berdasarkan jadual di atas. B, antara jenis makanan dengan nama murid, kumpulan manakah yang anda pilih untuk mewakili lucu? Berikan justifikasi anda. C, apakah kaitan antara jumlah darjah bagi graf yang anda lukis dengan jumlah keseluruhan pilihan makanan? Dan D, antara grafik bentuk jadual dengan graf, yang manakah jelas menunjukkan perkaitan antara jenis makanan dengan murid? Okey, jadi kita tengok soalan 2A, kita kena lukis graf berbilang tepi. Jadi kita tengok sini, kita tengok daripada jadual yang diberikan, makanan dan juga nama murid. Jadi kita nak tengok untuk murid ni, pilihan makanan apakah yang mereka suka Okey, jadi kita tengok soal untuk Mervin. Okey, Mervin. Okey, dia suka apa? Nasi ayam dengan nasi lemak. Okey, kemudian kita ada, Mervin kita potonglah. Kita ada Raj.
Okey, Rush dia suka makan nasi ayam. Rush nasi ayam dengan mi goreng. Okey, mi goreng. Okey, kemudian kita ada Helen. Helen makan nasi ayam dengan Helen. Okey, nasi goreng. Okey, kemudian kita ada Wong. Okey, Wong. Okey, Wong dia suka makan nasi ayam dengan mi goreng. Okey, mi goreng Okey, so Ain dia suka makan nasi ayam dengan nasi lemak. Nasi ayam dengan nasi lemak. Okey, kemudian kita ada Nurul. Okey, Nurul dia suka makan nasi lemak dengan nasi goreng. Okey, kemudian ada Atika. Atika suka makan nasi lemak dengan mi goreng. Mi goreng Okey, kemudian kita ada Puspa. Okey, Puspa dia suka makan apa? Nasi lemak dengan nasi goreng. Okey, Puspa nasi lemak dengan nasi goreng. Kemudian okey, kemudian kita ada Julia. Okey, Julia suka makan nasi goreng dengan mi goreng. Mi goreng. Okey, dah akhir sekali Farouk. Okey, Farouk dia suka makan nasi goreng dengan mi goreng Nasi goreng dengan mi goreng. Okey, jadi kita dah tentukan untuk setiap pelajar tu apa makanan yang dia suka. Jadi kita tengoklah soalan A ni, kita kena lukis graf. Okey, jadi kita akan pilih pilihan makanan sebagai bucu. Okey, jadi kat sini kita tengok dulu yang mana yang pelajar mana yang mempunyai kegemaran yang sama Okey, contoh kita ambil Mervin. Mervin dia suka makan nasi ayam dengan nasi lemak. Okey, ada lagi tak yang suka nasi ayam dengan nasi lemak? Jadi kita tengoklah Mervin ni sama dengan nasi ayam, nasi lemak. Nasi ayam, nasi lemak. Okey, Ain lah. Okey, jadi kita akan letak dulu nasi ayam, kemudian nasi lemak. Boleh tulis di sinilah. Okey, nasi lemak. Okey, jadi kita buat arrow. Okey, kita buat macam ni. Okey, ada dua orang yang suka yang sama iaitu Mervin dan Ain. Jadi kita letakkan nama pelajar ini lah. Okey, Mervin dan Ain. Okey, Mervin dan Ain. Okey, kemudian kita tengok pula. Okey, kita tengok pula Rush Rush suka makan nasi ayam dengan mi goreng. Okey, Rush suka makan nasi ayam dengan mi goreng. Ada lagi tak yang suka makan nasi ayam dengan mi goreng? Okey, Wong lah. Rush dengan Wong suka makan nasi ayam dengan mi goreng. Jadi kita sambungkan ke bawah lah nasi ayam. Okey, sorry kita buat dulu MG itu mi goreng. Okey, jadi sini adalah Raj Okey, dan seorang lagi tadi adalah Wong. Okey, Wong pun suka makan mi goreng. Okey, Wong Okey, kemudian kita ada nasi ayam dengan nasi goreng. Siapa lagi yang suka makan nasi ayam dan nasi goreng? Tak ada yang suka makan dah selain daripada Helen. Jadi tak apa, kita letakkan di sini. Satu lagi bucu di sini iaitu tadi yang tak ada set sini nasi goreng lah. Okey, nasi goreng. Jadi tadi Helen seorang saja yang suka makan nasi ayam dengan nasi goreng. Jadi kita panjangkan ni di sini. Kita letakkan nama Helen. Helen Okey. Jadi kemudian kita dah habis untuk Helen, kita tengok kepada Nurul pula Okey, Nurul dia suka makan nasi lemak, nasi goreng. Ada lagi tak yang suka makan nasi lemak, nasi goreng? Ada, Puspa. Okey, nasi lemak dengan nasi goreng sama kan? Nurul dengan Puspa. Jadi nasi lemak dengan nasi goreng kita sambungkan bucu kita tadi. Antara nasi lemak dengan nasi goreng. Ada dua lah. Okey, dua orang tadi. Iaitu Nurul dengan Puspa Okey, Puspa di sini Kemudian kita ada Atika dia suka makan nasi lemak dengan mi goreng. Okey, nasi lemak dengan mi goreng. Ada lagi tak yang suka makan nasi lemak mi goreng? Tak ada. So Atika seorang je nasi lemak mi goreng. Jadi di sini. Jadi kita hanya crosskan saja kat sini. Okey, jadi yang ini adalah Atika Okey, Atika yang suka makan nasi lemak mi goreng. Dan kemudian kita sekali kita tengok antara Julia dengan Farouk sama kan? Sama, Julia dengan Farouk sama kesukaan dia apa? Iaitu nasi goreng, mi goreng Jadi kita ambil ni, sambungkan saja. Okey, jadi macam ni. Satu. Dan macam ni satu bawah Okey, jadi okey jadi tadi nama dia Julia. Ini Julia. Okey, kemudian Farouk. Di sini lah Farouk tadi Okey, jadi ini Farouk Jadi ini adalah graf berbilang tepi. Jadi kita tengoklah cukuplah 1, 2, 3, 4 untuk makanan dan ada 10 orang pelajar lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, jadi kita punya soalan 2A dah lengkap lah. Okey, jawapannya dah terjawab. Kemudian kita tengok antara jenis makanan dengan nama murid, kumpulan manakah yang anda pilih untuk mewakili bucu. Jadi kita dah siapkan graf kita ni dan kita dah pilih makanan sebagai bucu. Kenapa kita pilih makanan sebagai bucu? Sebab makanan dia
bilangan dia sikit daripada pilihan makanan daripada murid ni. Maksudnya murid lagi ramai lah. Okey, maksudnya kalau kita ambil murid yang jadikan sebagai muncul, maka nanti dia akan bertindih. Okey, graf ni akan bertindih dan jadi banyak lah. Okey, jadi kita sesuai, kita ambil makanan sebagai muncul. Sebab apa? Sebab dia tidak akan bersilang. Okey, itu untuk jawapan dia. Di mana anda perlu nyatakan. Okey, jawapannya adalah jenis makanan. Dan kenapa? Kerana tidak bersilang ya. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya. Okey, apakah kaitan antara jumlah darjah bagi graf yang anda lukis dengan jumlah keseluruhan pilihan makanan? Okey, so kita nak tengok apakah kaitannya. Okey, untuk soalan C. Okey, jadi kita tengok dia adalah bilangan murid didarabkan dengan pilihan makanan. Okey. Okey, so sama dengan bilangan murid yang ada 10 orang dan setiap murid suka dua makanan lah, dua jenis makanan, so darab dengan 2. Jadi bersamaan dengan 20. Okey, 20. Jadi kalau kita dah tengok tadi yang kita dah buat, okey, kita ada 20. Okey, pilihan itulah. Okey, kita dah darab ni, kita dapat 20 ya. Okey, soalan D, antara grafik berbentuk jadual dengan graf yang manakah jelas menunjukkan perkaitan antara jenis makanan dengan murid. Okey, soalan D ni, kalau kita tengok jadual tadi, kita tak nampak. Kita tak nampak, maksudnya tak jelas sangat Jadi jawapannya yang sesuai adalah soalan D tu, kita akan pilih graf. Okey, graf yang kita dah buat yang mula-mula tadi, soalan A tadi. Jadi graf lagi sesuai yang menunjukkan perkaitan yang jelas antara jenis makanan dengan murid. Okey? Okey. So ini adalah untuk soalan 1 dan kita akan tengok soalan 2, minta maaf. Okey, jadi kita tengoklah jawapan dia. Okey, ini yang kita dah buat tadi untuk soalan 2A. Ini jawapan dia. Soalan B tadi, ya kita dah pilih kenapa jenis makanan dan tidak bersilang. Kemudian ni dan jumlah darjah dan juga graf itulah. Okey, itu saja daripada saya. Okey, saya harap pelajar semua dapat faham akan apa yang saya dah sampaikan sebentar tadi. Okey, terima kasih kelas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat belajar. Bye-bye.